Kita ni ujian besar kita sekarang ni. Senyum manis je kitanya. Peringatan Allah pun kadang-kadang kita tak ada perubahan pun. Senyum je kitanya. Padahal kita dalam keadaan Covid kan. Covid ujian besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Bila-bila masa je kita ni. Bila-bila masa je. Bila-bila masa Masjid Surau ditutup kembali macam mana kita dengan ilmu-ilmu agama. Lengkap tak diri kita dan keluarga kita. Sekarang alhamdulillah lah laginya. Kita sekarang ni ialah hak SOP tu kita patuhlah. Penjarakan alhamdulillah kita ni. Saya biasa sebut dah, kalau bab kuliah agama, penjarakan tak usah duk takut. Tak ada Covid pun jarak Saya dah takut lah. Duk tiang ni, duk dinding ni. Bukan masjid ni, masjid lain. Tak ada Covid No, jauh duduk. Sebab apa? Spekar. Dah zaman dulu tak ada spekar. Orang ngajar pakai mulut sendiri. Maka boleh tak duduk belakang? Tak boleh lah, tak dengar. Sekarang ni bukan kata duduk dinding ujung, duduk tanah. Sekarang ni. Jadi bab penjarakan kuliah agama tak pusing mana. Memang sahih bab penjarakan. Cuma kita SOP lain tu kita patuhilah. Kata bersalam apa semua, kita tangguhlah dulu. Bersalam ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa pun itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk mengelakkan daripada penyakit itu berjangkit pun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ni. Jadi kita ni ialah dalam keadaan seumpama ni ada pula lah golongan-golongan yang mengambil kesempatan dengan macam-macam perkara lah. Nak timbul panik lah apa macam-macam. Timbul benda-benda yang tak sebenar-benar palsu sekarang ni. Dan masa sekarang ni timbul jugalah kadang-kadang di kalangan ni segelintir sangat-sangat. Tapi jadi disukai oleh ramai orang-orang agama yang mempertikaikan SOP kita sekarang ni. Ni mari mana sunnah mana semayang jarak ini semua hak Yahudi ketawa suka Yahudi ni. Mana ada syariat yang seumpama ni? Penjarakan pada masa sahabat, pada masa tabi'in terdahulu berlaku juga wabak penyakit. Tapi tak ada penjarakan dalam salat, tidak ada. Pada masa pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, taun tu berapa ribu sahabah dan tabi'in mati kerana taun di Syam, di Syria. Termasuk sahabah yang termuka Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Mati taun ni Abu Ubaidah, salah seorang sahabah yang wajib syurga, yang masuk Islam sehari kemudian daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah ni, Abu Ubaidah ni ketika mengemukakan nama cadangan untuk dilantik di khalifah yang pertama, nama yang dicadangkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah Sayyidina Umar dan Abu Ubaidah. Tapi Sayyidina Abu Bakar dia khalifahnya, tapi Sayyidina Abu Bakar ada nama cadangan dia sendiri, dua orang, Sayyidina Umar dengan Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Mati kena taun di Syam pada masa pemerintahan Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar pun sudah berpesan pengganti dia Abu Ubaidah. Pada kedudukan Abu Ubaidah mati pada masa wabak taun di Syam. Jadi masa wabak taun tak ada pun penjarakannya. Kita kena faham taun ni, taun tu bahasa Arab, kita taun. Jadi yang kata saya sebut salah pula. Apa ustaz ni taun apa? Taun tu bahasa Melayu. Taun bahasa sebenarnya, tapi Melayu taun. Jadi taun ni dia merebak dengan air minuman, dengan tempat kumbahan, itu merebak dianya. Adapun Covid ni merebak melalui sentuhan. Maknanya kalau orang yang segelintir yang dikata orang agama mempertikaikan pada masa taun tak ada penjarakan, dia tak faham penyakit. Taun penyakit yang macam mana, merebaknya macam mana. Covid penyakit macam mana, merebaknya macam mana. Pada ni dia pertikaikan. Ini orang agama juga, tapi orang suka seumpama ni. Dadak kita tengok sebagaimana ulama-ulama satu dunia
apa tindakan mereka ambil? Satu dunia sama saja, di mana-mana negara sama je. Penjarakan ditetapkan mana-mana negara umat Islam. Dia kata ulama-ulama kita ni sudah tak, ulama ni satu dunia ni sudah tak jadi dah, dia jadi seorang. Kata orang kita pun boleh pakai juga seumpama tu. Nabi kata dah, la tajtami'u ummati ala dalalah. Tidak akan berhimpun umat aku atas kesesatan, tidak akan berhimpun. Pada ni. Jadi bila ulama-ulama Saudi mana sepakat terima SOP penjarakan tu, kita terimalah, siapa soal lah. Kita kata tak ada dah, tengok tempat kita tak ada dah. Baru ni kosong dah sekejap, tengok tiba-tiba jadi naik. Ada ni. Itu kita cerita tempat kita tengok negara luar macam mana ni. Negara luar 33 juta dah sekarang ni, satu dunia. Macam mana di Indonesia, macam mana di Filipina, negara yang hampir dengan kita. Indonesia dekat-dekat 300,000 orang tau kehadirannya, 45,000 sehari-sehari. Ada ni hak paling hampir dengan kita tu. Negara umat Islam hak paling ramai sekali, ujian besar. Lepas tu kita ikut peraturan yang ditetapkan, jangan persoal lah. Pakai mat, tutup mulut dalam semayang makruh. Makruh ni kalau tak ada hajat. Semayang ambil sahabat tangan, tutup mulut masa baca, makruh lah kalau tak ada hajat. Macam kata berpaling ke kanan, berpaling ke kiri muka, makruh. Tak ada hajat, ada hajat tak makruh dah. Sekarang ni ada hajat lah ni, tak makruh dahnya. Lepas tu sujud pula berlapik dengan mah, dengan pelitup muka masa sujud, hidung tak kena latar. Hidung kena latar tu hak wajib mazhab Hanafi je. Mazhab Hanafi wajib hidung kena latar pun dia tak apa berlapik. Ni dia nak tambah belakang ni, nak tambah orang kita ni. Duk soal besar tengok sekarang ni, tuan uji balik. Cuma kitanya hak masalah masjid, kita tunggu kepada ketetapan pihak berkuasa lah. Pihak berkuasa masih lagi membenarkan masjid beroperasi, kita jalan kuliah macam biasalah. Sebab apa? Sebab dulu kita 4-5 bulan dah kuliah tak ada. Orang-orang yang sentiasa melazimi kuliah agama ni, dia jadi macam putus arah panggil. Sebab apa? Sebab tak ada kuliah agama keadaan ni. Jadi kita setakat mana yang dibenarkan, kita ikutlah. Bila pihak berkuasa tangguh, kita tangguh. Begitu je lah, kita tak akan persoal. Dan kenapa orang agama tak berani nak petika hak putusan pihak berkuasa? Kita tak berani sebab kita tak tahu pun. Kita tak tahu pun ilmu fiqh pun ilmu kodo-kodo je, dan kita tak tahu pun bab tahap keselamatan, tahap kesihatan kita dah tahu. Kita tak masuk dalam mesyuarat mereka, jadi kita tak berani lah. Jadi orang agama tak berani, memang tak berani sebab kita bukan ahli mesyuarat mereka. Kita tak berani nak bicara perkara-perkara yang membabitkan ni satu negara ni. Ni kadang-kadang adalah orang berani bagus dia seorang, dia berani mempertikaikan. Selama mana kita nak jarak dalam semayang, hebat pula jadinya. Jadi hebat pula orang seumpama gitu. Tambuh kita gitu. Ada ni. Cuma kita kena beringatlah, orang golongan-golongan yang ambil kesempatan semua tu, kita beringatlah maklumat sebenarnya macam mana. Yelah kadang-kadang kita bunyi kemarin 400, kejut kita 400. 400 pun 200 lebih hak dalam penjara. Hari ni pula 691. Dah. Hari ni 691. Ni saya ada ambil catatan ni. Hak dalam penjara 394. Hak luar penjara ni tak apa 300. Tak apa 300 pula, Sabah saja 219 dah. Terengganu 1. Ni kita buat kejutan macam lah. Kita bimbang lah. Kita bimbang, memang kita bimbang. Tapi kena steady sikit. Nanti kan kena masuk kaunseling pula kan. Kaunseling dah panggil tau. Dia bila takut yang melampau ni, dia kena nak masuk kaunseling pula jadinya. Maknanya 691 hak dipanggil apa? Dipanggil kluster tembok apa? Di Kedah hak penjara tau. 394 hak dalam penjara tu saja. Hak Kedah, hak di luar-luar tu 3 orang je. Hak luarnya Kedah. Kan tegak Kedah kan 397. Hak luar daripada penjara 3 orang je.
Maknanya hak luar penjara dapat 300. Dapat 300, Sabah 219 dah. Sabah 219 dahnya. Di Terengganu kita 1K. Jangan kita panik sangat. Tapi hak SOP kita jaga. Alhamdulillah Masjid Surau berdisiplin. Kita jangan petikai lah Masjid Surau je, Masjid Surau je. No, pasar raya tak jaga SOP, mereka tak ada kena-kena kita. Tu mereka. Kita masjid, kita jaga disiplin kita. Tapi alhamdulillah tidak ada haki yang mari di masjid, tidak ada. Selepas daripada ujian fitnah besar kita gitu, hak masjid Seri Petaling, alhamdulillah. Lepas itu tak ada. Tak ada. Alhamdulillah. Dan kita disiplinnya kita orang masjid. Alhamdulillah nah. Kemudian hak kok depan ni kita tengoklah macam mana hak tetapang pihak berkuasa. Setakat dibenarkan, alhamdulillah. Selagi dibenarkan, alhamdulillah. Kita nak belajar, nak memantapkan akidah kita, nak memantapkan ilmu-ilmu syariat zahir dan batin. Kalau tak uji pula sebagaimana yang terdahulunya, kita duduk dalam keluarga kita mantapkan keluarga kita pula. Tapi alhamdulillah lah, mengikut kenyataan tadi dan TV, kerajaan tidak bercadang untuk PKP. Alhamdulillah lah, kerajaan hanya akan buat PKP yang banyak apa huruf dia, PKPD, yang diperketatkan. Satu-satu daerah je dibuat. Kalau tempat tu agak merah dia panggil tau, dia akan buat PKPD. Mana tak ada PKP lah. Mana untuk ni kita masih lagi bebas, tapi kita jaga. Dia panggil apa? Kita jaga kita lah. Orang kata tak boleh pula kita jaga kita. Berapa? Allah jaga kita. Itu asbab. Allah payah kadang-kadang. Hak jenis hak jahil buat macam reti. Kan dia punya slogan, kita jaga kita. Salah. Allah jaga kita, bukan kita jaga kita. Itu asbab. Suami jaga isteri, ibu bapa jaga anak molek, abang-abang mak ayah tak ada ni, kakak-kakak mak ayah tak jaga adik-adik molek. Tu asbab belaka tu. Hakikatnya semua Tuhan belaka, makhluk tauhid bekah. Ni mana salah pengajian tauhid tu. Setakat kita jaga kita pun dipersoal. Cuma tadi ada sedikitlah timbul kekeliruan sikit. Macam kuliah ditangguhkan, itu ada silap faham sedikitlah. Alhamdulillah masih lagi dibenarkan, kita jalan macam biasa. Dan tiap-tiap dalil itu menyabitkan yang wajib dan menafikan yang mustahil. Menyabitkan, meletakkan yang wajib. Sungguh Allah ada, sungguh Allah sedia, sungguh Allah kekal. Tu dalil dia yang menyabitkan sifat wajib. Dalil yang menafikan sifat mustahil.